Sekejap ya, Ustaz. Okey, okey dah. Okey, Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil wa ayyidna bi ruhil qudus. Amma ba'd. Saya minta maaf ya, saya agak terlewat sikit hari ini. Ada urusan ialah dengan nak uruskan anak, hari ni isteri tak ada kat rumah. Dan saya pun tak dapat nak berjalan laju hari ini. Okey. Jadi hari ini bab yang ke-25 dan 26 Kak 25 26 bukan 24 25 Ya. Betul, Ustaz. Bab 25, Okey. 26. Okey, bab 25 dan 26, siapa yang ada buku Message Deep dalam Al-Quran boleh buka, Okey. iaitu pada ayat, kalau suratul Baqarah ayat 271. Buku tu muka surat 48 ya. Okey, yang lepas kita dah bincang dah konsep orang fakir tu macam mana syaitan ni dia selalu cuba merosakkan keimanan kita dengan menjanjikan perkara yang bukan-bukan. Manakala Allah Azza wa Jal pula memberikan janji yang baik-baik pada kita. Jadi kita kena ikut janji Allah Azza wa Jal lah, baru kita akan bahagia. Okey, hari ini kita tengok sambungan lagi cerita yang sama, iaitu pada ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Ayat ni In tubdu sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu menzahirkan sedekah-sedekah itu, maka ia adalah satu perkara yang ada kebaikannya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada fuqara, maka ia lebih baik buat kamu. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah Ta'ala akan sentiasa menghapuskan daripadamu dosa-dosa kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah dengan apa yang kamu lakukan amat-amat mengetahui. Ataupun bahasa mudahnya, dan Allah mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Okey. Jadi, ibu-ibu yang saya kasihi, sebelum kita melihat tajuk yang kita mahu bahaskan, bahawa orang fakir pun ada perasaan ya, ada eloknya kita lihat satu dua tafsir untuk memahami sedikit sebanyak tentang ayat ini. Okey, kalau kita lihat perkataan fani'immahi. Okey. Fani'immahi, kata Syekh Tantawi, maksudnya adalah jika kamu menzahirkan sedekahmu itu, fani'ma syai'an ibda'uha wa i'laniha. Maka ada kebaikan juga daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Okey, apa kebaikan dia? Kerana yarfa'ut tuhmah, kita dapat mengelakkan daripada cacian orang, caci nista orang. Yang mungkin orang kata ni orang kaya yang kedekut lah apa benda. Dan juga boleh mendorong budaya yang baik. Jadi orang pun berebut untuk melakukan amal kebaikan. Jadi kalau begitu, Alhamdulillah, untuk mengelakkan daripada kata-kata orang dan juga untuk mewujudkan budaya yang baik. Okey. Dan sekarang ni saya nak bawa pula kepada kita lihat tafsir yang lain. Okey. Apa kata Ismail bin Umar bin Kasir. Okey. Wal aslu annal israra afdal, yang asasnya menyembunyikan sedekah itulah yang afdal. Okey. Okey, tapi itu kita tengok lagi yang Qurtubi. Okey. Pun lebih kurang
Okey, tapi Qurtubi pun kata sama juga, li'an dan ikhfa fiha afdal minal izhar. Menyembunyikan sedekah itu lebih utama. Cuma kata Al-Hasanul Basri, kalau zakat kita kena zahir, kalau sedekah kita kena sembunyi. Okey, zakat tu kita kena zahirkan. Okey, ni kita sekadar nak tengok ringkas-ringkas je ibu-ibu sekalian ya. Okey, jadi kalau kita tengok Ibn Ashur, lebih kurang sama je lah ceritanya. Saya kira lebih kurang sama je. Okey, baik. Jadi di sini kita kembali kepada perbincangan kita. Allah Azza wa Jal memberikan kita pilihan sebenarnya antara kita bersedekah secara terang-terangan dengan secara tersembunyi. In tubdu jika kamu menzahirkan. Wa in tukhfuha jika kamu menyembunyikan. Okey. Dia kalau fa ni'mahi ada kebaikan, yakni fa huwa khairul lakum perkataan digunakan. Khair ini fa ni'mahi. Saya pun tak tahulah secara lebih mendalam apa beza antara fa ni'mahi dengan khairun. Fa huwa khairun. Itu tak pasti. Tapi kalau kita lihat dalam tafsiran begitulah, kalau kita menzahirkan sedekah, ia baik untuk mengelakkan kata-kata orang dan juga mewujudkan budaya yang baik. Okey, ada kebaikan dia. Tapi kalau kita sembunyikan, ia khair. Allah Ta'ala guna perkataan khair, dia khair untuk kita. Okey. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ni kita tengok ulasan dalam buku ni, bahawa sedekah ni dia ada dua bentuk. Ada bentuk sedekah yang mana kita zahirkan dan ada bentuk sedekah yang kita sembunyikan. Dan kita kena perincikan benda ni. Kita kena perincikan, okey, saya tulis kan. Sedekah yang dizahirkan ini kita perlu lihat daripada beberapa aspek. Bukannya lihat daripada satu dua aspek sahaja. Pertamanya kita lihat daripada aspek pihak yang bersedekah. Okey, pihak yang bersedekah. Okey. Siapakah pihak yang bersedekah tu? Kalau pihak yang bersedekah tu merupakan syarikat sebagai contoh ataupun pihak masjid ataupun mana-mana institusi, maka pastilah ataupun NGOs pastilah menzahirkan sedekah itu merupakan satu perkara yang baik. Jadi lihat kepada pihak yang bersedekah. Kalau institusi dan seumpamanya elok dizahirkan. Okey. Sedekah antara dizahirkan dengan disembunyikan. Okey, satu. Yang keduanya kita kena tengok sedekah tu sedekah apa dia. Okey, sedekah tu sedekah apa. Kalau pihak tu merupakan individu kita secara perseorangan, maka menyembunyikan sedekah itu lebih utama kecuali sekali-sekala je kita tunjuk. Itu pun sekadar untuk mengelakkan fitnah. Tapi kalau namanya NGOs yang menguruskan duit orang ataupun institusi ataupun masjid, nak tak nak dia kena tunjuk. Bahkan ada beberapa buah masjid ataupun surau dia tunjuk aliran kewangan dia, details ya. Dia kata bayaran untuk petugas-petugas, kemudiannya bayar pemberian untuk para asnaf, ibu tunggal, anak yatim dan sebagainya. Kemudiannya dia ada juga hadiah untuk pertandingan apa-apa, details dia tunjuk. Rekod dia tunjuk tu secara terbuka dalam papan tanda di masjid ataupun di surau. Hatta duit masuk pun dia tunjuk. Okey, berapa banyak duit masuk dalam bulan ini, sumbernya daripada mana, kemudian duit itu keluar macam mana, details benda tu dipertontonkan kerana itu duit orang ramai. NGO pun begitu juga. NGO nak tak nak bila mereka memberikan sedekah, mereka ataupun sumbangan, mereka mesti tunjuk bahawa mereka telah memberikan sumbangan. Okey, satu. Yang keduanya jenis sedekah. Dia ataupun jenis infak. Okey. Bila kita sebut jenis infak ni, maka kita kena faham bahawasanya infak ada dua. Ada dua jenis, iaitu wajib dan sunat. Okey, boleh tak ibu-ibu sekarang kita senaraikan apakah
infak wajib. Okey, infak wajib apa dia? Zakat. Ya, Zakat. zakat. Seperti zakat fitrah, zakat pendapatan kan? Okey, zakat emas ataupun zakat buah. Tengok pada negeri lah. Okey, apa lagi yang wajib? Nafkah. Nafkah. Ya, nafkah pada Nafkah. nafkah suami terhadap isteri dan anak-anak. Okey, lagi? Fidyah. Sedekah nazar. Apa dia Kak Aisyah? Fidyah. Fidyah. Dam. Fidyah dam kafarah. Okey, inilah bentuk infak yang wajib. Yang kita wajib keluarkan duit kan. Okey. Infak yang sunat pula apa dia? Sedekah lah kan. Sedekah biasa-biasa ni kan. Lagi? Hadiah. Lagi? Nah, apa lagi infak yang sunat? Bonus. Bos nak bagi bonus. Okey, pada pekerja dia. Itu pun dikira sebagai infak juga. Infak yang sunat. Apa lagi? Kenduri Ustaz. Wow, kenduri. Boleh jamuan kan. Jamuan lah kita sebut. Wakaf. Masya Allah. Okey, di samping tu dia tengok juga ada infak tu jadi wajib kerana berdasarkan situasi adik-beradik kelaparan, tak mampu nak ni, maka wajiblah kita membantu dia. Ataupun persekolahan anak kan. Okey. Jadi yang keduanya kita kena tengok jenis infak pula. Okey. Kalau jenis infak tu ia adalah infak yang wajib seperti apa nama zakat ataupun tengok jugalah bukan semua ya. Kalau zakat yang wajib itu seperti zakat ataupun seperti dam bagi umrah dan haji, maka tidak ada masalah untuk kita menzahirkannya. Bahkan kata Hasan Basri tadi, kalau zakat kita eloknya, afdalnya kita menzahirkan. Kerana ia merupakan syiar dalam agama kan. Okey. Dan yang kedua kena tengok jenis infak. Yang ketiga kena tengok siapa yang mendapat infak. Siapa yang mendapat sumbangan tersebut. Okey. Jadi kena tengok pula siapa yang dapat sumbangan. Kalau orang yang dapat sumbangan tu contohnya pelarian-pelarian Syria ataupun Palestin, kita pun ambil gambar dia, kita pun tunjuk, itu tidak ada masalah kerana ia tidak melibatkan maruah. Jadi bukanlah bila kita tengok gambar pelarian Palestin tu, maka dia pun rasa malu, segan kerana asyik dapat bantuan je. Tak apa, itu tidak melibatkan maruah. Tapi kalau kita pergi memberikan bantuan kepada orang miskin di Malaysia, maka sebenarnya ia melibatkan maruah, maka tidak sewajarnya kita menzahirkan wajah mereka, ya. Tidak wajar menzahirkan wajah mereka. Jadi di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu dia bentuk. Mana satu yang kita nak zahir tu dan jenis yang mana kita kena sembunyikan. Kita kena faham semua benda tu. Jadi masa mana tang kita nak zahir, tang mana kita nak sembunyi, bila kita faham fikih ini, barulah kita dapat mengurus sedekah dengan sebaik-baiknya. Bukan menghentam, semuanya kita zahirkan. Wajah orang miskin pun kita zahirkan. Yang sepatutnya sedekah peribadi pun kita sembunyi, tapi kita zahirkan juga. Konon-kononnya nak mewujudkan budaya yang baik. Padahal dia timbul budaya yang buruk, iaitu budaya kenten yang bukan-bukan kan. Content creator ni dah akan cari macam-macam. Tambah-tambah pula ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada pula gejala orang yang sebenarnya dia tengok pada niat pula. Ini peribadi, ini terlalu peribadi. Kita sendiri kena ukur. Sebahagian orang dia sedekah tu dia kena tengok niat. Dia zahirkan sedekah dia kerana apa? Memang dia nak menolak tohmah orang ke? Ataupun memang dia nak mewujudkan budaya yang baik ke, ataupun sebenarnya itu hanyalah marketing dia. Sebab dia marketing macam ni ibu-ibu sekalian ya. Pada peringkat awal dulu apabila munculnya FB Ads yang kita bayar iklan di Facebook, okey orang pun bayarlah iklan di Facebook. Okey bayarlah 200 ke, bahkan ada orang menghabiskan ribuan sehari untuk kempen produk dia.
Okay, tapi ternyata iklan di Facebook ini pun tak berjaya, tidak memuaskan. Waktu kemudian orang bayar ejen lain pula, bayar ejen ni, ejen tu untuk menguruskan produk dia. Produk apa-apalah. Skincare ke apa benda ke pun tak berapa berjaya juga. Okay, zaman sekarang dah tak berjaya dah. Dulu-dulu mungkin. Maka sekarang ni orang telah beralih kepada satu bentuk marketing yang baru, iaitu dengan cara buat konten tadilah. Kita pun contohnya, saya pun pergi jumpa dengan puan-puan yang duduk di supermarket. Okey, sekarang ni contohnya bateri tinggal berapa? Okey, bateri handset tinggal berapa? 50. Okey, dengan itu saya bagi RM50. Ambillah kad RM50 ni. Okey, jadi sebenarnya kita fikir balik, ada kau orang nak bagi 50 mudah-mudah macam tu je. Berdasarkan berapa peratus, berapa persen ada kan? Ataupun kadang-kadang orang datang dan orang bagi kita, boleh tak tolong beli makanan saya ni? Kita pun belilah makanan dia. Okey, oleh kerana puan merupakan orang pertama beli makanan saya akan belanja puan. Puan belilah mana-mana kasut yang puan suka di sini. Kasut sukan apa pun, berapa pun harga, saya belanja semuanya. Okey, kita pun nampak baiknya dia belanja sampai 300, 400. Kita kena faham, ibu-ibu, tidak ada orang nak belanja kita mudah-mudah 400-500. Yang ada itu adalah sebenarnya marketing. Daripada bayar FB Ads 400-500 tapi tidak membuahkan hasil, lebih baik kita belanja orang 400-500, orang tu dapat manfaat, dalam masa yang sama kita pun dapat market produk kita. Itulah pegangan content creator pada masa sekarang, ya, bukan semua dah. Tapi sebahagiannya begitu. Jadi kita nampak baik, padahal sebenarnya dia ada niat yang tersembunyi. Kalau kos pun ada kos yang tersembunyi, niat pun ada niat yang tersembunyi. Jadi ini cukup bahaya. Apalagi kalau duit tu duit orang ramai. Contohnya ibu-ibu telah memberikan sumbangan melalui saya. Okey, Zahiri, ambillah duit ni, kumpul-kumpul jadi 10,000, serahkanlah pada mana fakir miskin untuk bulan Ramadan. Saya yang buat kutipan. Okey. Saya pun pergilah ke satu kawasan, ini adalah duit sumbangan saya. Saya nak bantu masyarakat di sini. Ambillah 500 orang. Tapi seguna nama saya. Okey. Saya sanggup memberikan sumbangan ini. Saya tak tahan melihat orang miskin di sini. Padahal itu duit sumbangan orang ramai 10,000. Tapi saya guna nama saya. Ini cuma bahaya ibu-ibu sekalian. Dan kita akan berhadapan dengan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Pandai-pandailah kita jawab di hari akhirat kelak. Duit orang tapi kita dakwa duit kita. Oh, cukup bahaya. Banyak lagi lah benda-benda yang kita anggap sebagai maksiat dalam sedekah yang berlaku pada masa sekarang. Cuma dalam bab content creator tu kita tak kata maksiat lah. Mungkin dia, kita katakan ini satu kesilapan mewujudkan budaya yang tak baik sebenarnya. Okay. Dan sekarang ni pun saya berharap pada Allah Azza wa Jalla agar pekerjaan yang namanya influencer ini akan hapus dalam masa yang terdekat. Harap-harapnya matilah. Ini bukan satu budaya yang baik lah. Kononnya influencer lah apa benda ni kan. Okey. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, kita kembali kepada perbincangan kita. Orang fakir ini ada perasaan dia. Cuba kita lihat. Allah Ta'ala dia membahagikan dua benda ni kan. Jika kamu zahirkan sedekah, ia baik. Yang keduanya, jika kamu sembunyikan sedekah dan berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik untuk kamu. Okey. Satunya Allah Ta'ala sebut ni, ia lebih baik untuk kamu. Kalau yang ni dia ada kebaikan, fani'immahi, baiklah dia. Tapi ini, kalau kita sembunyikan sedekah, khairul lakum, dia baik untuk kamu. Kamu tu, kita yang memberi dan kita yang menerima. Baik, menjaga air muka dan menjaga keikhlasan. Tapi dalam bab menyembunyikan sedekah ni, ibu-ibu sekalian, tengok tu. Allah Ta'ala sebut, jika kamu menyembunyikan sedekah dan memberikan kepada fakir miskin. Dalam bab menzahirkan sedekah, Allah sebut umum je. Jika kamu menzahirkan sedekah, itu benda yang baik. Itu umum. Dia tak sebut pada fakir miskin. Tapi dalam bab sembunyi itu Allah Ta'ala sebutkan secara khusus, jika kamu sembunyikan sedekah dan kamu berikan kepada fakir miskin, kepada fuqara, itu lebih baik untuk kamu. Jadi ini nampak tak ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian? Ulama menyatakan apa dia? Okey. Dalam buku saya muka surat 49 ni, perenggan yang kedua, ini kerana apabila kita memberikan sedekah kepada fakir miskin secara terbuka,
kelak ia akan memalukan mereka. Dulu ada seorang abang yang saya kenal di Putrajaya, Abang Syukri. Beliau biasa kadang-kadang jadi imam, baiklah orangnya, orang Kedah, memang baik. Dan akhirnya beliau terpaksa berhenti kerja. Mungkin saya pernah cerita pada ibu-ibu sekalian. Beliau terpaksa berhenti kerja kerana anak dia sakit. Anak dia lahir dalam keadaan sakit. Memang terlantar aja, tak boleh buat apa. Jadi kena uruskan anaknya 100% minum susu melalui tiup kot. Saya tak ingat dah ceritanya. Jadi kali isterinya balik tu barulah beliau bolehlah datang surau pada maghrib. Isyak tu memang beliau datang lah. Dan orang surau pun kadang-kadang tempah makanan melalui dia. Adalah dalam seminggu tu sekali ke 2 kali ke dia yang sediakan makanan. Dan makanan dia sedap. Adalah pendapatan dia. Tapi ceritanya Abang Syukri ni dia buat dia bincangan suami isteri ni siapa yang kena berhenti kerja. Sebenarnya dalam kes bila anak sakit ni berhenti kerja menjaga anak itu lebih berat daripada bekerja. Pada saya lah ya. Berhenti kerja untuk menjaga anak itu lebih berat daripada bekerja. Kerana bekerja berat macam mana pun dia bukannya satu benda yang tension. Yang stres. Dia stres juga tapi bukan stres yang melibatkan simpati perasaan kita ni. Kemudiannya kita keluar, kita jumpa dengan orang. Ini kita duduk rumah, jaga anak. Ada macam-macam benda perasaan boleh melanda kita. Cuma Abang Syukri ni dia malam dia boleh datang surau lah. Isteri dia masa tu buat PhD. Kerja sambil buat PhD. Rasanya isteri dia bekerja sebagai kaunselor rasanya. Dan dapat PhD lah. Akhirnya tak silap saya memang dapat PhD. Tapi akhirnya anak dia meninggal dunia dan beliau balik ke Kedah. Tapi ceritanya masa anak dia sakit tu, datang ada satu syarikat nak taja lah, nak bagi sumbangan pada dia dengan jumlah yang banyak dan dengan syarat kena masuk dalam surat khabar. Maka bila dia tahu kena masuk surat khabar, kena tunjuk muka dia tu, dia tolak ibu-ibu sekalian. Kenapa dia tolak? Kerana air muka. Orang miskin ni, orang susah ni dah ada air muka, bukan tak ada air muka. Dia bukan fakir lah, isteri dia kerja. Tapi ceritanya orang yang susah ni dia ada air muka. Cuma lama kelamaan je bila dah jadi budaya ambil gambar, akhirnya kita pun jadi benda tu dah jadi normal dah. Padahal sebenarnya siapa pun ada air muka, malu untuk menerima sumbangan secara terbuka. Malu sebenarnya ibu-ibu sekalian. Saya sendiri kalau contohlah kita sakit kan, malu nak tunjuk sakit pada orang sebenarnya. Ya Allah, aku sakit ni sikit je, malu sangat. Tapi macam mana kan, contohnya dulu saya bertungkat. Jadi kita malunya, ya Allah, nak tunjuk orang aku bertungkat. Tapi kalau aku tak bertungkat, aku tak boleh berjalan. Kalau aku bertungkat, malu pada orang. Malu kita nak tunjuk lemah pada orang sebenarnya. Tapi ibu-ibu sekalian, nak ceritanya dia sanggup tolak. Dia kata pada saya dia tolak. Dan Alhamdulillah kawan-kawan dia simpati pada dia dan kawan-kawan dia kutip sumbangan dan banyak dapat. Jadi sebenarnya ada muka tapi sekarang ni benda tu telah dicemari dengan perangai-perangai orang yang tak bertanggungjawab ni ibu-ibu sekalian. Yang tidak mengikut saluran yang betul ni. Na'udzubillah min zalik. Okey. Soalan daripada Puan Aina. Sedekah pada mangsa banjir, bina masjid, sekolah tahfiz boleh dizahirkan ke Ustaz? Kalau semuanya lebih baik ke? Dia tengok kepada siapa yang memberi sedekah tadi Puan Aina ya. Kalau yang memberi sedekah tu masjid, institusi, syarikat, maka zahirkan. Itu terbaik. Kena zahirkan supaya orang tahu. Tapi kalau persendirian, sebaik-baiknya memang kena sembunyi. Kita kena tanya diri kita, apa faedahnya saya menzahirkan sedekah saya pada sekolah tahfiz? Apa faedahnya? Betulkah kita nak mewujudkan budaya yang baik? Saya tak fikir. Kalau kita tak tunjuk sedekah kita pun orang tahu dah sedekah tu memang bagus. Dan ramai dah orang sedekah pun. Jadi adakah kalau kita tak sedekah tu orang caci kita? Apa ni tak pernah sedekah pun pada sekolah tahfiz? Adakah orang mengata kita? Saya rasa tak ada orang mengata lah ibu-ibu sekalian. Kecuali kita ni orang kaya sangat. Dan kita tak nak kita kena tunjuk kita sedekah supaya orang tak mengata kita. Itu lain. Kalau kita orang biasa-biasa orang tak mengata pun. Maka kena sembunyikan kalau kita individu, kecuali kalau kita ni syarikat, ya. Okey. Okey, selesai. Bab internet masalah tu saya tak dapat selesaikan dah. Kita terus yang ke depan.
iaitu bab yang terakhir dalam buku Message Deep dalam Al-Quran. Dan selepas ini kita pun dah habis kelas ya. Ibu-ibu akan mengikuti kelas bertubi-tubi daripada Ustaz Yusof ni. Alhamdulillah saya tengok di TikTok pun ramai lagi kempennya berlaku. Alhamdulillah. Manakala kelas kita ni akan tamat di sini dah. Kecuali nanti beberapa bulan akan datang Ustaz Yusof kata jom kita sambung kelas balik. Kita boleh sambung kelas balik. Okey. Muka surat 276. 276 kata Allah Azza wa Jalla, negara tidak akan kaya dengan perolehan ribawi. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah Ta'ala akan menyusutkan nilai kebaikan harta yang diperolehi daripada riba. Yamhaq wa yurbi sadaqat, dan Allah Ta'ala akan mengembangkan sadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah Azza wa Jal tidak suka kepada setiap orang yang sangat-sangat kufur, sangat-sangat berdosa. Okey. Buku Message Deep dalam Al-Quran ni buku yang simple je. Dia bukan buku yang berat ya. Puan-puan yang belum beli lagi kena belilah buku Message Deep dalam Al-Quran ni ya. Boleh tengok di Facebook saya je. Tengok di Facebook, carilah mana-mana link yang ada. Facebook Zulkhairi Khairi. Ni Facebook saya ni, boleh tengok di sini. Siapa yang berminat untuk dapatkan buku tu. Okey. Okay, ada puan-puan cari je. Ni ada program ni saya, Ustaz Yusof, Syahari. Boleh join sekali kalau nak ni. Okey, contohnya kita puan-puan tengok di sini ada buku, ada link, boleh carilah. Okey, tak apa yang tu. Kita kembali pada yang tadi. Yamhaqullahu riba. Yamhaqu ni artinya Allah Ta'ala menghilangkan, menghapuskan. Itu maksud yamhaqu. Al-mahaq, an-nuqsan, iaitu kekurangan. Allah Ta'ala mengurangkan. Okey. Wal-izalah, menghilangkan sesuatu. Halan ba'da halin. Sebagaimana mahaqul qamar. Mahaqul qamar ni artinya cahaya bulan itu akan lama makin hilang kan. Okey, macam itulah. Itu erti al-mahaq. Okey, jadi di sini ibu dan rahmat Allah sekalian, Allah Ta'ala akan menghilangkan keberkatan daripada riba. Tapi kalau sedekah Allah Ta'ala kembangkan. Wa yurbis sadaqat, Allah Ta'ala kembangkan. Di situlah kita kena bezakan antara riba dengan ribih. Riba, ra, ba, alif tu kan. Kalau ribih, ribahu, ra, ba, ha. Ribih. Itu untung. Untung boleh. Yang tak bolehnya adalah ribawi yang diambil daripada jalan yang tidak betul. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apa kata Al-Imam Ar-Razi di dalam kitab beliau At-Tafsirul Kabir. Tatkala Allah Ta'ala memburukkan riba, Allah Ta'ala juga menggalakkan kita untuk bersedekah. Harta perlu diuruskan dengan sebaiknya. Perbuatan riba bukanlah membawa kebaikan, sebaliknya ada beberapa keburukan, antaranya menghapuskan keberkatan dan menafikan keadilan. Okey. Benda buruk ni bila kita laburkan duit pada benda yang buruk memang tak ke mana lah. Tapi kalau kita laburkan duit kita pada benda yang baik, alhamdulillah. Dan duit ni kalau kita simpan lebih-lebih pun tak ke mana. Semalam duduk sembang orang surau kan. Ada orang, tak payah katalah mana-mana orang, simpan duit tu ya Allah sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang pihak kerajaan pergi serbu rumah ni, SPRM ke apa serbu rumah, duit cash sebanyak-banyaknya kat rumah. Jongkong emas pun kadang-kadang sebanyak-banyaknya. Bukan sebanyak-banyak tu 45 ribu, apa sangat 45 ribu, juta-juta, puluh juta jumpa kat rumah. Berbeg-beg banyaknya. Kita berfikir balik, ya Allah simpan duit banyak-banyak tapi tak guna apa sangat pun. Guna tapi banyak lagi tak guna, tu mati macam tu je. Sakit. Bila tu dah sakit tu mati. Apa gunalah simpan duit banyak-banyak kemudiannya. Last sekali kalau isteri pun bukanlah sayang pada suami sangat pun, sayang pada harta. Memperalatkan suami. Kemudiannya anak-anak berebut. Ada orang kaya tinggal duit juta bilion pun sampai sekarang tak dapat diuruskan.
hartanya kerana berlakunya krisis dalam keluarga. Jadi Allah pening kita, kenapalah nak simpan duit terlalu banyak? Kan Nabi SAW tegur kita, jangan simpan duit banyak sampai last sekali kita tak guna pun. Orang lain yang guna duit kita tu. Jadi pelik kita tengok perangai orang ni, tua-tua pun terlalu gairah dengan dunia. Terlalu gairah. Itulah kita membuatkan kita amat takut sebenarnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, di sini kalau duit tu kita urus dengan betul, okey. Semalam saya ni dua-dua suami isteri. Kereta kami ni dah lama dah tak tukar tayar. 2 hari lepas baru saya perasan. Tayar kereta saya tu dah kembung dah. Kalau kembung tu maknanya anytime boleh meletup. Saya dah bimbang dah. Adalah saya kena gerak dari Kota Damansara balik ke Shah Alam. Alhamdulillah selamat. Dan saya semalam dah tukar kereta habis. Ya, tayar kereta siapa yang tak tahu. Mahal tayar kereta ni. Paling kurang pun 250. 200 ada tak? Kalau kita kata 250, 4 buah kereta, 4 tayar dah 1000. Itu kalau yang 250. Belum kira kalau tayar tu kena besar sikit ke. Ada kereta dia kena besar lagi. Harga pun 300, 400. Tapi adakah bila kita membeli tayar kereta, tak kiralah 1,300 ke, 1,700 ke 4 tayar, adakah ia satu pembaziran? Adakah ia satu benda yang tak elok? Tak, ia satu benda yang elok. Ia tuntutan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala minta kita jaga harta kita dengan baik. Nabi Muhammad SAW bawa Islam suruh kita jaga harta dengan baik. Bila kena jaga harta dengan baik, kereta tu aset kita, harta kita, maka kita jaga dia. Kita basuh dia, kita tukar tayar bila perlu, kita servis dia elok. Itu merupakan tuntutan agama dan duit tu mengalir dengan betul. Duit yang saya gunakan beli tayar tadi mengalir kepada pekerja, pemilik kedai. Tak kiralah Cina ke Melayu ke cerita lain, tapi pengaliran wang berlaku dengan cara yang baik. Maka subur ekonomi negara. Tapi kalau aliran wang tu berlaku melalui ribawi, melalui rasuah, ia bukan satu aliran yang baik. Tambah-tambah duit berkepuk-kepuk kat rumah tu tak digunakan. Maka aliran ekonomi tak berlaku. Dan sekali kena curian toyol sebagai contoh. Lagi nanya, kalau kena tangkap SBRM, masuk penjara, curian toyol, melepas begitu je. Jadi ibu-ibu dan rahmat Allah, pelik kita tengok orang ni yang terlalu mendambakan duit. Terlalu mendambakan duit. Na'udzubillah min zalik. Oh, yang scammer ni tak kira lah Kak Aisyah. Ya Allah, scammer ni tak tahulah kenapa lah orang boleh percaya pada scammer pun kita tak tahu. Kadang-kadang pensyarah. Dan saya ingat dengan minta maaf saya sebut nama menteri ni, tolong jangan politikkan apa nama YB Fahmi Fadil. Saya ingat sebab saya dengar dia ucapan dia tentang masa tu perasmian apa dia. Saya nak tahulah apa projek baru kerajaan sebenarnya. Dan dia kata tak ni keselamatan, isu keselamatan cyber. Jadi saya nak tahu apa tindakan kerajaan dalam menangani keselamatan cyber ni. Dia kata bab kena scam ni bukan kata orang biasa kena scam. Orang yang terperajab kena scam. Contohnya mak dia sendiri. Bukan calon-calon orang mak dia. Pun kena scam juga ibu-ibu sekalian. Nak kata bahaya scammer ni, kadang-kadang kita terpedaya. Kadang-kadang kita terpukau. Kita terpukau, kita ikut je apa yang dikatakan. Na'udzubillah min zalik. Kena hati-hati ya. Kerana kalau scam, memang duit itu tidak mengalir dengan cara yang betul. Itu bahaya. Okay, baik. Betul Kak, ujian harta ni sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Okay. Tapi kalau kita qanaah, insya-Allah. Macam mana nak wujudkan qanaah? Caranya adalah bersahabat dengan orang yang soleh. Bersahabat dengan orang yang suka bersedekah. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya ni pun Alhamdulillah. Sepanjang saya belajar dulu, sampailah sekarang, saya sentiasa dikelilingi oleh orang yang susah dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Itu saya puas hati. Kalau kita kawan kita orang kaya je, memang teruk kita. Tapi Alhamdulillah kita ramai kenalan kita orang-orang yang susah, orang yang tak ada duit tapi jiwa besar. Jiwa besar, ya. Kita dikelilingi oleh orang-orang pemurah. Justru bila kita berkawan dengan orang susah, kita tahu tak payahlah kita ni nak belagak sangat. Bila kita berkawan dengan orang yang pemurah, kita tahu kita ni bukan baik sangat. Kita belajar sesuatu daripada orang-orang yang baik ini yang tak peduli sangatlah soal harta, semuanya dia uruskan harta dengan baik. Kalau dia sedekah, dia akan sedekah. Kalau perlu belanja, dia belanja. Dia tak akan berkira duit dia.
Contoh kalau Ustaz Zahruddin Zabidi tu, Allahu Akbar. Macam mak saya ni jenis orang yang tak nak terima duit. Okey, tapi Ustaz Zahruddin, mak ayah dia tak ada pencen kot, tak kerja kot. Bukan kerja kerajaan rasanya. Ustaz Zahruddin selalu bagi, walau susah macam mana pun. Saya tahu ada masa tu Ustaz Zahruddin memang teruk dia punya ekonomi dia. Tapi dia tetap memberi pada mak ayah dia. Dia tak lupa. Dia bagi dalam 200-300 sebulan. Ya Allah. Hebat. Dia tak peduli. Dia tak ada duit pun tak apa. Yang penting mak ayah dia boleh jalani kehidupan dengan baik. Ustaz Zahruddin, itu bukti yang sangat jelas bagi saya, orang yang soleh, yang berbakti pada ibu ayah. Ya. Dan ramai lagi lah orang-orang yang baik ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kita belajar sesuatu daripada orang-orang yang macam ni, insya-Allah, ya. Baik. Jadi sekarang ni, kalau kita tengok Tafsirul Qasimi oleh Jamaluddin Al-Qasimi, orang yang susah akan melaknat pelaku rasuah namun akan mendoakan orang yang bersedekah. Itu kata Ar-Razi. Menurut Al-Qashani, pelaku riba lebih buruk daripada sekalian pelaku dosa besar yang lain. Itu buku saya tu tersilap sikit. Kalau orang susah ni memang dia laknat perasuah, dan maknanya perasuah ni hidup dalam keadaan kena laknat orang je. Kena marah dengan orang je. Bahagia ke hidup macam tu, ibu-ibu sekalian? Oh, tak bahagia. Memang tidak bahagia. Saya tak dapat bayangkan macam manalah hidup dalam keadaan dibenci oleh orang. Walau kaya macam mana pun, tapi dibenci oleh orang, saya tak dapat gambarkan kehidupan yang macam tu. Tapi kalau kita orang yang biasa-biasa, taklah susah, ya. Tapi orang sayang pada kita, rasanya itulah kehidupan yang paling memuaskan. Baru-baru ni saya dengar ada satu perkongsian daripada orang muda lagi. Saya tak tahulah, lebih kurang sebaya saya kot. Dia cerita kenapa dia tak nak pakai dah kereta besar. Dulu dia macam, ikut cerita dia tu macam dia pakai kereta mewah sebelum ni. Dia kata kerana dia nak tidur tenang. Kerana sama ni dia pakai kereta yang okey tu, dia tak boleh nak tidur. Dia kena kerja, nak kena fikir bayar kereta ni setiap bulan ni. Dan sekali dia kata tak boleh macam ni. Dia kena tidur dengan tenang. Dia serabut dah fikir pasal duit. Jadi dia pun, dia tukar kereta, dia beli kereta yang biasa-biasa. Yang penting dia kata dia nak tidur dengan tenang. Tu je. Bukanlah langsung dia pun boleh relax. Tak, dia kan dah bekerja juga. Tapi sekarang ni dia bekerja untuk kehidupan dia, untuk makan minum isteri, untuk makan minum anak. Itu tak ada masalah. Itu bukan beban. Bekerja untuk mencari rezeki yang halal untuk anak isteri, itu bukan beban. Yang bebannya kalau kita tambah tu, kereta mahal-mahal apa benda tu beban. Itu memang beban. Macam saya anak saya main bola, kelab. Jadi kena bayar 200 sebulan. Adakah 200 sebulan tu satu beban untuk saya yang saya serabut? Memang beban, tapi dia tak serabut. Anak kita belajar sesuatu, menguruskan masa yang betul, boleh bersosial, sihat badan. Kita tak serabut walaupun ia beban. Tapi kalau kita beli kereta mewah-mewah, dan sekali kita serabut, Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Ada juga saya tengok hari itu, saya tak tahu dia artis ke, dia bukan artis, saya pening siapa dia sebenarnya. Tapi watak dia baik lah, dia jenis orang tabligh, cakap pun ya Allah lembut betul cakap. Dia nak jual kereta dia, BMW ke kereta Merc. Dia kata kereta ni saya tak pakai pun akhirnya. Saya tak pakai kerana yalah fikir pasal duit lah. Dia kata jadi saya nak lepaskan benda-benda yang membebankan saya ni. Siapa yang ada duit lebih nak beli kereta dia bolehlah beli. Kalau tak ada orang beli pun tak apa, saya redha je. Sebab kereta tu memang duduk kat rumah je dia kata. Dia tak pakai pun. Dia nak pakai pun fikir macam-macam benda. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita ni nak hidup ni apa sebenarnya? Kita nak tenang je. Kalau kita ada duit banyak, boleh beli kereta besar, silakan. Okay. Tapi kalau kehidupan kita ala kadar, tiba-tiba kita nak beli kereta yang membebankan, na'udzubillah min zalik. Kalau ada duit, tak ada masalah lah. Ini cerita orang yang tak ada duitnya. Ada duit, nak beli 3 kereta pun boleh. Tak ada masalah pun. Okay. Jadi di sini, Allah Ta'ala pun sebut, penutup ayatnya, Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allah tak pernah suka kepada orang yang kufur dan orang yang melakukan dosa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tamat buku Message Deep dalam Al-Quranul Karim. Bermula surah Al-Baqarah sampai surah Al-A'raf. Dan ibu-ibu sekalian, saya nak mengambil satu kesempatan yang pendek sahaja
Ini buku terbaru yang saya keluarkan, 30 Pesan Tuhan Mengusik Jiwa. Saya lupa pada seorang kakak di sini untuk saya bagi hadiah. Okay, tunggu. InsyaAllah buku ni akan sampai. Dan memang sejujurnya di peringkat kami memang ada memberikan hadiah kepada beberapa orang yang banyak menghidupkan kegiatan ilmu. Itu khidmat kami. Khidmat kami adalah mencintai orang-orang yang soleh, mengasihi orang-orang yang menghidupkan program-program ilmu. InsyaAllah kita akan hadiahkan. Dan ada seorang kakak yang sini dia tahulah siapa dia yang sebutkan tu. Saya minta maaf, saya terlupa untuk post. Nanti insyaAllah saya akan post buku ni. Jadi ibu-ibu sekalian, 30 pesan Tuhan yang mengusik jiwa ni, kita ada bincang sebahagian besarnya berkenaan dengan azab di neraka kelak. Jadi macam-macam benda yang kita bahaskan di sini. Contohnya, dan kita ada kapsul yang macam ni untuk memudahkan kefahaman. So, siapa yang berminat untuk dapatkan buku ni boleh tekan link yang telah diberikan oleh Puan Syafini tadi. Saya nampak. Okay. Jadi, yang paling penting adalah kita dapat menambahkan pengetahuan kita tentang Al-Quran itu sendiri. Macam mana Syafini? Syafini tolong bagi balik link tu di tempat yang betul. Itu tempat, tak apa, saya boleh dah. Okey, siapa yang nak ni boleh dapatkan daripada Puan Syafini di sini. Tapi rasanya ini tak ada dalam buku ni tak ada, ni tu tak ada 30 pesan kan? Okey, jadi kena ni baliklah. Okey, ataupun tengok di Facebook saya je tadi, boleh dapatkan ni di Facebook saya insya-Allah. Okey, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi. Bila-bila tu kita tak tahu. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita balik di ATM, Akademi Tadabbur Malaysia. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Terima kasih daripada pihak TM Ustaz. Terima kasih banyak. Okey, Jazakumullah khair. InsyaAllah ada rezeki nanti kami jumpa Ustaz lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga semua.